Okay, Assalamualaikum. Pada hari ini kita punya tajuk adalah Application of Standing Wave. So, sebelum kita masuk kepada kita punya tajuk hari ini, kita nak recap sikit lah apa yang kita dah belajar sebelum ni. So, tajuk yang kita dah belajar, so kita dah tengok. So, kita boleh view dia sebagai mass on spring, collection of mass on spring. So, kita ada, kalau simple harmonic motion, we only have one mass lah. Tapi kalau dia involving progressive wave, kita boleh imagine dia as a collection of a spring yang sit next to one another. So kita ada collection of simple harmonic oscillator. Alright. Kemudian the wave is a moving energy in a medium. So every particle will receive the energy and then they will start to vibrate. So dalam chapter 9 kita tengok individual vibration. Kita tengok contohnya macam kalau saya warnakan dengan warna hijau ni kan. So kita punya spring yang terakhir ni, dalam simple harmonic motion, kita hanya tengok satu spring saja. HM untuk satu spring. Alright, okay. Untuk progressive wave, kita tengok banyak spring. So, jadi equation dia perlu identify, kalau kita tengok equation dia Y, dia ada XT. Alright. So, YXT ni apa maksud dia? YXT, boleh beritahu saya tak YXT maksud dia apa? Y dalam summation, dalam function. Okay, Y bukan function, Y in term of X and T. So maksudnya Y ni adalah kedudukan ataupun displacement of the mass on spring tu from equilibrium of any particular particle at X at time T. Contohnya maksudnya macam ni. Kalau progressive wave kita ada banyak spring ni, so X here means you have to choose one of the spring yang you interested to look at. Contohnya, spring yang number 4 ni, yang saya warnakan dengan warna kuning ni. Boleh nampak ke guys? Boleh So maksudnya, bila kau dah pilih spring yang kuning ni, maksudnya Y sekarang kau sedang lihat pada X4. Alright? Kemudian T pula akan bagi tahu kau masa yang kau nak tengok tu. So you have to choose one lah. So the equation kita ada A sin omega t minus kx. Okay. One very important distinction between a progressive wave and a standing wave. Dalam ni, saya ulang sekali lagi walaupun kita dah sebut benda ni banyak kali. Kalau dalam progressive wave, amplitude of every particles adalah sama. Alright, maksudnya they will oscillate to the amplitude of A. So maksudnya, kalau saya namakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So every one of them will have an amplitude of A. Boleh faham So dia boleh oscillate sampai A. Alright, okay, good, excellent. Okay, ini benda pertama yang kita tengok dalam chapter 10 bahagian ni, kita fahamkan equation ni. Alright, okay, kemudian what happen adalah kita introduce terminology. Dua terminology yang baru. Bukanlah yang baru, yang kira satu je lah. Yang barunya adalah lambda ni. Kan? So, daripada situ kita introduce dua terminologi ni, which is period and wavelength. Okay, daripada period, kita boleh dapat nilai apa ni daripada period? Nilai omega. Daripada wavelength, kita boleh dapat nilai apa? Nilai K. Alright, K ni nama dia apa? Okay, nama dia adalah wave number ataupun bilangan wave lah. So, dia boleh work the other way around. Kalau you have omega, you boleh cari T. Dan daripada T, you boleh cari lagi satu nilai. Nilai apa? Daripada T, boleh cari lagi satu nilai. Nilai frekuensi. So, daripada T, kau boleh cari lagi satu nilai frekuensi. Boleh So, daripada lambda, kau boleh dapat K. And then from K, kau boleh dapat lambda. So, itu antara benda yang kita dah tengok lah. Okay. Kemudian, lagi sekali, satu benda lagi yang saya nak remind you berkenaan dengan velocity of wave. Which is quite important lah. Dalam tajuk ni, you will use it dalam subtopik standing wave. Okay. Let's say you have a wave lah. Kalau ingat saya guna simulation minggu lepas kan. Kita ada satu wave, saya hantar pulse tu tak. Kemudian pulse ni dia travel. Saya buka dia punya, ada tak yang ni ingat tak? Ni ada ruler. Ni. Okay, yang ini kalau kau tengok ada keluar tak simulation ni, ada kan? Ada. Alright, okay. Sekarang ni saya hantar pulse lah. Kalau saya hantar pulse, saya buat no end maksudnya dia tak ada ujung. Kalau saya hantar, kau akan nampak wave tu bergerak lah.
Okey, sekarang saya akan tambah pembaris kat sini, pembaris. So boleh nampak kan pembaris kan? So pembaris tu dia ada satu yang sebelah paling kiri ni, yang ni. Sekejap saya tengok saya boleh conteng tak kalau pakai screen recorder ni. Tak boleh. Okey, tak apa. Alright, okey. Tapi boleh nampak saya punya mouse tu kan? Boleh Alright, okey, kita ada pembaris yang tegak ni. Pembaris yang tegak will measure the amplitude of the oscillation. Kemudian kita ada horizontal ruler ni. Horizontal ruler will give us the distance travel by the wave. Contoh kita buat slow motion kita buat slow motion. So kita hantar satu pulse. Okey, sekarang kita hantar satu pulse. Okey, saya stop dekat sini. So sekarang ni the wave has traveled a distance of 4 cm. Do you agree ke? Boleh agree tak dengan gambar yang saya tunjuk ni? Boleh So sekarang ni wave ni dah travel 4 cm ke depan tau. So kalau kita hantar in terms of oscillation, okay, in terms of oscillation sekarang ni, sebelum tu kita nak kurangkan dulu dia punya frekuensi dia, kita tambah sikit lah supaya dia cepat sikit. Alright, okay. So kita hantar 1, 2, saya stop. Okay, sekarang ni kita punya wave dah travel sampai 6.2 cm. Dia ada kat sini Boleh dekat bola warna hijau ni, boleh nampak kan? Boleh Okay. Jadi shape ni adalah satu wavelength So panjang gelombang kita adalah lebih kurang 6.2 cm. Itu adalah panjang gelombang, which is the distance traveled by the wave in one complete cycle. So the shape yang you nampak dekat sini is one complete cycle So kita ada wavelengths, kemudian the time. Kalau sini saya lupa nak buat time pula. Time saya tak start lah pula tadi. So kita start balik. Okay, jom kita start balik Kita start balik, kita restart time, kita play. Okay, kita buat sekali lagi slow motion. Okay, pop, saya stop. Okay, kalau kau tengok dekat sini kita ada 0.97 second. Boleh nampak? 0.97 second dekat bawah ni. Nampak kan? So dekat bawah ni, so nilai yang time ni, nilai apa tu? 0.97. Nilai period, boleh Okay, so dia punya wavelength dia adalah nanti dia punya wavelength dia adalah 6.1 cm. Itu adalah maksud period dan juga wavelength. Boleh follow kan? Boleh, alright. Okay, jadi yang kita tengok ni, so kita punya wave asalnya daripada sini. Kemudian sekarang wave kita dah travel pergi sini. Alright, dia ada distance yang dia travel, distance x. Kemudian daripada sini pergi sini, dia ada masa yang diambil. So velocity of the wave ini sangat penting very very crucial dalam study of application of standing wave nanti So dia ada distance of the wave travel is x divided by the time. If the distance travel is equals to the wavelengths of the wave, so the time taken for the wave to travel by a wavelength is a period. So we have the equation for the velocity of wave equals to frequency times lambda. Okay, nampak macam simple kan? Tapi equation ni kita akan pakai sekejap lagi. Alright, okay, kita pergi kepada seterusnya berkaitan dengan equation ni juga. So kita ada velocity equals to f lambda if we have constant velocity. Contohnya macam velocity of sound in air. So nilai dia constant. Either 370 ataupun 343, lebih kurang lah, meter per second. Tapi saya tak ingat exactly lah So dalam case ni kita have a constant velocity. So saya highlight simbol constant kita. So velocity kita constant. So kalau kita tengok dia punya frequency dan juga lambda, kita akan dapat frequency equals to v over lambda. So for a constant velocity, frequency dia proportional kepada wavelength. So maksudnya kalau you change the wavelength of the wave, the frequency of the wave will affected. It will change. Boleh So itu yang kita dah tengok sebelum ni. Okay, ada lagi. Kemudian daripada sini kita dah ini kita belajar pasal progressive wave.
And then kita move on kepada standing wave. Boleh ingat kan, standing wave dia, how standing wave is formed? Macam mana? How they are formed? Superposition, okay, superposition. Maksudnya dia bertemu lah. Dia bertembung lah. Dalam bahasa kampung ni kita panggil dia bertembung lah. So kita ada two wave travelling in opposite direction. Alright, so kita akan ada Y1. Bagi saya equation of Y1 ni. A sin omega t lagi minus kx. So minus kx indicates the wave is travelling towards the right. Alright, and then we have the second progressive wave moving in the opposite direction. So kita ada A sin plus kx. So satu akan jadi minus, satu akan jadi plus. So what happen when they combine? What we have to do is we have to add them up. So bila you add y1 with y2, so what you get is an equation of a standing wave. Y equals to a plus a becomes 2a, and then you have cos of kx, and then you have sine of omega t. Okay. Kemudian the first part of the equation ni 2a cos kx ni sangat-sangat penting. Kita bagi simbol baru kepada 2a cos kx ni, kita bagi simbol baru. Simbol dia adalah a of x. Alright, maksudnya, okay, sekarang saya nak terangkan maksud a of x ni. Sebab minggu lepas kita berhenti sampai sini kan. Okay, sekarang ni kita dah ada equation. Equation kita pula ni dalam bentuk matematik. Sekarang kita nak faham matematik je. So, alright, so kita ada y equals to, saya bagi nilai lah senang 20 cos, senang saya ambil nilai yang mudah lah, 2 pi x sin 2 pi t. Alright. Kemudian saya kata 20 cos 2 pi x adalah a of x. So 20 cos 2 pi x is a of x. So ini, the whole thing yang saya highlight in yellow ni is a of x. Apa yang saya cuba maksudkan dekat sini Okay, kita tengok kita punya sini sekejap. Kita pergi kat sini. Okay, sekejap Okay, yang ni boleh nampak kan? Okay, boleh, kalau korang tengok pada kita punya simulation ni, kalau saya buat dia animation ni step by step internet problem, sekejap ya. Okay, so kalau the red one ni adalah a wave that is travelling to the left, and then the blue is the wave travelling to the right. So each boxes tu has a dimension of 1 meter by 1 meter. Kalau you tengok on the left ni, yang lambda ni, lambda equals to 2.5 meter, the red wavelength, and then the amplitude is equals to 1 meter. Alright. So kemudian yang the blue, lambda dia saya buat dia supaya sama, 2.5 meter, and then the amplitude is 1 meter. Kalau kau tengok pada the pink ni adalah the resultant of the sum of the red and blue progressive wave. So you get a standing wave. Kalau kau perasan saya letak satu, saya nampak tangan saya dekat wave warna pink tu. Nampak kan? Kalau kau tengok titik tu, dia tak bergerak kan? Titik tu adalah titik mati. Kita panggil titik ni apa nama dia? Node, titik node. Okay. Kalau tengok dia punya progressive wave warna biru ni, amplitude dia tulis kat sini 1 meter. Amplitude warna merah is 1 meter. So the amplitude yang warna pink ni dia naik sampai 2 kotak kalau kau perasan. Nampak? So amplitude dia naik sampai 2 meter. Alright. Boleh So ini dia punya shape lah. Okay, sekarang shape ni saya nak potong dia, saya nak tengok dia yang, saya tak nak lah tengok semua ni, nampak pening kan. So nak tengok sedikit je, sebahagian je daripada shape tu. Jadi kita tengok kat sini mana dia tak? Ni dekat sini. So yang ini ni adalah shape tadi, betul tak? Ni sekarang ni.
Sekejap ini. So yang ni kira saya potong lah. Saya potong daripada oscillation ni. Yang ini bukan. Yang ini bukan. So yang ini. So yang ni dia kena reload sebab dia ada on the internet. So setiap kali saya leave the page tu, dia akan kena reload balik lah. Okay, saya tunggu sekejap bila reload. Okay, jadi macam ni. Kat sini yang saya nak tunjuk ni adalah benda ni. Okay, kalau kau tengok daripada sini adalah, ini adalah standing wave lah. Dia tulis ni adalah standing wave. So internet kita dah slow ni. So ini adalah standing wave. Ni top view tak. Kita tak nak tengok top view. Alright, kita nak tengok side view. Come on. Okay, sekejap. Lambat betul dia. Kau nampak kan dia lambat bergerak kan? Kalau sebab internet dia slow. Yang ni pun slow. Banyak sekejap. Aduh, lambatnya. Macam mana saya nak ubah? Benda ni saya boleh, saya hantar dia punya link. Korang boleh tengok sendiri dalam masa lapang tau. Control copy. Sekejap saya hantar dekat chat. Saya hantar dekat sini. So, sekejap Allah, lambatnya. Chat pun nak keluar lambat ni. Internet slow lah tiba-tiba. Tapi 4G. Send Malaysia. Okay, sekejap saya hantar. Control V. Send. Itu dia punya website lah. Kalau kau nak tengok animation tu, kau nak study sendiri, ada banyak lah. Memang banyak gila lah dalam tu, kau boleh tengok kan. Sekejap Kadang-kadang saya explain kau tak faham kan. Kau kena explore sendiri juga kadang-kadang. Kalau saya nak, kau tengok macam ni. Nampak? Yang ni tak habis pusing ke ni. Aduh. Allah. Okay. Tapi macam ni, cerita dia macam ni. Ini kita nampak ini adalah standing wave lah. So maksudnya ini adalah model untuk standing wave. Kalau kau tengok dekat partikel yang tengah-tengah ni, yang saya tengah tunjuk dekat highlighter ni, kalau kau nampak dia tak bergerak tau. So itu adalah point node lah. Dan kalau kau tengok pula, saya buat daripada pandangan atas. Pandangan atas yang mana satu, warna merah ni. Bukan warna biru kot. Sekejap ni pandangan depan. Pandangan atas. Okey, warna hijau ni. Yang ni. Oh Allah. Okey, boleh. Sekejap dia tengah loading. Okey. Okay. So ini adalah kita panggil a cut off lah daripada wave yang kita dah tengok tadi. So kalau kau tengok ni pendulum bob ni, dekat saya punya cursor ni adalah point di mana point of antinodes. Dan kalau kau tengok pendulum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, the first half of the oscillation ni, dia hanya setiap satu ada different amplitude. Itu yang penting saya nak kau dapat tangkap kat situ. Standing wave, every particle has its own amplitude. Dia different dengan progressive wave. So the main difference is the energy tu dia tak bergerak, dia stay kat situ. Kalau kau tengok setiap satu pendulum ni mempunyai amplitude yang berbeza. Okay, boleh nampak tak? So pendulum pertama ni dia hanya oscillate. Kalau kau tengok ni, kalau saya print screen kan sekarang ni, saya print screen. Mana print screen saya? Sekejap. Okay, saya print screen. Saya biarkan dia pergi ke bawah dulu. So kita print screen, kita masuk dalam. Okay, alright. So kita nak masuk dalam kita punya PowerPoint. Kenapa saya punya window yang lambat ni? Okay, pin. Kita buka pin sekejap. Lambat tu ni, kenapa Okay, pin
Okay. Control V. Okay. Alright. Okay, so kita ambil ni. So kita ambil, kita copy, kita masukkan dalam PowerPoint. Control V. Okay, cantik. Okay, boleh nampak So ini adalah gambar the same picture lah daripada simulation tu. Okay, sekarang saya dah boleh conteng atas ni. Alright, kalau kau tengok kita ada, ini adalah the first particles, second particles, third particles, particle keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau kau tengok dia hanya oscillate in between point ini saja. Daripada sini yang warna merah ni sampai sini. Yang partikel kedua pula daripada sini sampai sini. Nampak tak amplitude dia semua, setiap partikel ada amplitude yang berbeza. Nampak Jadi kalau kita tulis dalam bentuk ayat, amplitude for each particles is the amplitude is dependent. Okay. Amplitude is dependent on what? On X. On X lah. Sebab every particle at X has different amplitude. Sebab itu 20 cos 2 pi X ni saya tulis dia sebagai AX. Faham tak? Sebab dia akan memberikan kita amplitude pada sesuatu nilai X. Boleh? Boleh Ya. Belum. Kita baru nak sambung bahagian standing wave ni. Bagi yang kita belum habiskan. Kemudian kita akan masuk application untuk standing wave. Boleh? Alright. Okay. So jadi kita boleh tulis AX. So AX sama dengan, kalau tadi equation kita 20 cos 2 pi X. So maksudnya dia bagi kita yang ini. So ni. Dia bagi kita, kalau kau tengok, ini contohnya X1, X2, X3, X4, X5. Every X ada its own amplitude. Setiap value of X ada amplitude yang tersendiri. Itu beza standing wave dengan progressive wave. Boleh? Boleh So Y of standing wave kau boleh tulis sebagai 20 cos 2 pi X. Ini saya dah bagi dah bentuk equation lah. Kemudian sin 2 pi T, ataupun kau boleh tulis dia sebagai AX sin 2 pi T, di mana AX adalah 20 cos 2 pi X. Boleh Okey. Kat mana kita nak guna benda ni? Kita nak guna benda ni sebenarnya. Okey. Kalau kau tengok standing wave kan. So standing wave. Okay, sekarang ni saya nak ada satu assignment lah saya nak korang buat. Okay, sekarang ni saya kata AX bersamaan dengan 20 cos 2 pi X. Okay, saya bagi kau 5 minit boleh? 5 minit tolong plot graph A against X. A against X. Tengok boleh dapat tak? Try tengok. Saya sambil tu saya buat juga lah kat sini. 0 pi per 2 pi 3 per 2 pi 2 pi 5 per 2 pi 3 pi lah kan? 3 pi 7 over 2 pi 4 pi. Graph AX equals to 20 cos 2 pi X. Buat garis. Try buat dulu.
Siapa yang dah siap boleh ni bagi tahu Sorry, padam balik Dah ke guys? Dah ke? Dah. Siapa yang dah tu? Adib dah Adib. Boleh tunjuk Adib? Kau kena pusingkan. Tak apa. Tunjuk je nak tengok macam mana kau buat. Nanti saya pin kau punya jawapan tu sekejap. Okey. Korang yang lain kau boleh nampak Adib punya screen? Boleh? Okey, saya pin lah Adib punya screen ni. Patutnya kau boleh nampak So 20 dia punya x-axis dia mana Adib? Tak ada label? Clear penuh. Clear penuh. Okey. Okey, betul. Okey. Alright, thank you. Okey, awesome. Okey. Saya nak tanya siapa yang tak boleh plot? Siapa yang tak boleh plot ni? Okey, yang mana yang tak boleh plot? Ramai. Okey. Kalau sebenarnya soalan ni mudah je sebenarnya. Kau tak boleh plot sebab kau tak kau tengok ni. Dia kata AX sama dengan 20 cos 2 pi X kan? Betul tak? Okey. Yang mudahnya adalah dia adalah function cos je. Graf cos macam mana graf cos? Macam Adik buat tadi tu So dia dekat kosong dia paling maksimum, dekat pi over 2 dia kosong kan? Dekat pi dia negatif, kemudian dia kosong balik, kemudian dia naik balik, kemudian dia kosong balik, kemudian dia turun bawah kat sini. Betul tak? So kemudian dia pergi sini. Graf cos. Macam mana? Tak dengar. Tadi siapa cakap dulu tak dengar? Dia cakap apa dia? Daniel. Kenapa Daniel? Dia. Okey. Mungkin saya rasa mungkin dia dah beritahu line dia slow. Tu yang dia minta saya record sesi ni. Okey, tak apa. Alright, okey. Jadi kalau kau tengok ni, kita ada function cos kan? Bermaksud graf yang kita nak plot tu adalah graf cos. Alright. So graf cos, so kita sambungkan jalan titik ni. Macam Adik buat tu lah. So naik sini, turun bawah, pergi atas, sampai sini. Okey, boleh faham tak? Sebab dia graf cos. Okey, dekat atas ni nilai dia berapa atas ni? 20 Bawah ni? Negatif 20. Okey, jadi kalau kau plot, ini adalah graf cos 2 pi X. Boleh Okey. Sekarang ni dia 0 dekat mana? Dia 0. Saya warnakan Dia 0 pada sini. Pi over 2, 3 over 2 pi, 5 over 2 pi, 7 over 2 pi. Betul Okey, kemudian dia maksimum saya highlight dengan warna kuning. Dia maksimum pada 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Boleh nampak tak? Okey. Kalau saya tambah sikit lah lukisan dia ni. Sekejap, kenapa dia lari ni? Okey. Kenapa dia keluar ni? Okay. So, kalau standing wave, disebabkan dia punya equation Y standing wave, dia ada AX. Okey, AX kita dah plot. Tapi jangan lupa, dia ada satu lagi sebutan dekat belakang. Sin omega T.
Yang ini akan bagi tahu kita macam mana AX ni berubah dengan time. Bermaksud pada sini dia akan berubah lah. Dia boleh pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Dia boleh naik turun lah, senang cerita. So maksudnya saya boleh lukis lagi satu line lah. Saya buat juga warna biru tapi saya buat dia putus-putus. Maksudnya partikel kau tu boleh bergerak macam ni. Ini adalah ruang pergerakan dia. Dia boleh pergi atas, pergi bawah. Sebab dia ada sebutan sin omega t tu. Maksudnya nilai A tu berubah dengan time. So ini adalah graph of standing wave. Okay, boleh Okay. So kita delete jap ni. Alright. So point node dengan antinode saya highlight dengan warna hijau. Yang warna hijau yang saya highlight ni adalah point antinode. Okay, point antinode. So point antinode tadi kita plot AX kan. So point antinode adalah antinode. Antinode pula. Point apa ni weh? Point node. Point node. Aku pula yang salah. Point node. N-O-D-E. Point node. Point node maksudnya point mati. Okay point mati adalah amplitude dia adalah berapa ni? Berapa ni? Dekat 0. 0 kan? So bermaksud kalau kita highlight dekat 2 pi x ni, ni 2 pi x ni, bermaksud nilai 2 pi x mestilah sama dengan pi over 2. Sebab kalau yang ini adalah theta, so theta cos theta kosong pada pi over 2. Bermaksud 2 pi x mesti sama dengan pi over 2 untuk dapat point antinode. Jadi x sama dengan 1 over 4 sebab pi dengan pi dia cancel. Jadi kita dapat 0.25 meter. Bermaksud jarak hijau yang pertama ni adalah saya tulis kat sini 0.25 meter. Boleh? Daripada asal dia dekat sini. Okey, boleh So ini adalah point antinode yang pertama. So point antinode yang kedua 2 pi x sama dengan, dia berlaku sekali lagi dekat mana? 3/2 pi. 3/2 pi. Pi dengan pi boleh buang. So x terdapat 3/4 bersamaan dengan 0.75. Bermaksud sini adalah 0.75 meter. Alright. Okay, kau tengok dekat sini sekali lagi So benda yang penting ni, saya nak highlight benda penting ni. Okay. 0.25. Kemudian 0.75. Agak-agak point seterusnya berapa? Berapa ni point yang ketiga ni? Kalau kita kira lah. Okay, point antinode yang pertama 0.25. Point antinode yang kedua point node yang kedua adalah 0.75. Point node yang ketiga, kalau kita tak kira lah, kita tak kira. 1 point. Macam mana kau dapat 1.25? Tambah 0.25 kan? 0.5 kan? Sorry 0.5 lah. Tambah 0.5. Okey. Tiba-tiba katalah contohlah soalan kata find the point of antinode. Kau malas nak kira dah. Kau dah malas nak kira. Kau dah kira sekali. Kau dah lukis dah gambar ni, kau malas nak kira. Cuba teka satu point antinode ni kat sini berapa jarak ni? Yang saya guna warna merah ni. 0.5. Yang pertama ni berapa nilai dia? 0. Yang ketiga ni berapa? 1.0 lah. Nampak tak? So dia pertama sekali 0. Kemudian 0.25 point node, 0.5 point antinode, 0.75 point node, 1.0 point antinode, 1.25 point node. Okay, kita try tengok betul tak? Okay. Kita ada tadi node adalah AX bersamaan dengan 0. So antinode adalah AX bersamaan dengan, kalau kes kita dia adalah 20 lah kan. Bermaksud cos theta sama dengan 1. Alright, so kita dapat 2 pi x pi over 2, 2 pi x 3 over 2 pi, 2 pi x 5 over 2 pi. So yang ini akan bagi kita nilai x 0.25, 0.75, 1.25. Boleh So kalau macam sebelah sini 2 pi x sama dengan 0. So kemudian 2 pi x sama dengan pi.
2 pi X sama dengan 2 pi. 2 pi X sama dengan 3 pi. So, X yang pertama adalah 0. X yang kedua adalah 0.5. X yang ketiga adalah 1. X keempat adalah 1.5. Boleh lah guys? Boleh tak? Boleh Kalau boleh So kalau kau tengok dia start 0, dia jump 0.25. 0.25 dia pergi balik pada 0.5. 0.5 dia pergi pada 0.75. 0.75 dia pergi pada 1. Dari 1 dia pergi 1.25. 1.25, 1.75. Nampak So dia represent gambar yang kita tengok dekat sini. Boleh 0, 0, 0.25. Kemudian 0.5, 0.75. 1, 1.25. Boleh Dia berselang-seli. Sebab apa? Sebab function dia tu. Function dia adalah function cos. Boleh faham tak setakat ni? Boleh Okay. So jadi standing wave, cara kita lukis dia kalau orang tanya lah bentuk standing wave kan. So standing wave tadi kita dah guna untuk cari point node dengan antinode So standing wave selalunya kita akan lukis macam ni lah. Saya buat titik dulu supaya senang kita nak lukis. Sini sampai sini, 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 sini. Okay. Alright. So pergi bawah, kemudian naik atas balik, pergi bawah balik, naik atas balik, pergi bawah. Okay. So ini adalah shape of the standing wave. Boleh Boleh Setuju So ini shape standing wave lah. Alright, okay. So kita ada amplitude paling maksimum dekat atas, which is 2A, bawah ni negative 2A. And then the particles tu, every particles dalam standing wave dia akan ada difference amplitude. So cara kita kira adalah 2A cos kx. Kita tulis dalam general equation 2A cos kx. Okay. Okay, sekarang kita nak transition tau. So we are transitioning kepada application of standing wave. Alright. Okay, saya nak panggil satu orang. Kita panggil seorang lah. Maisarah. Tolong on mic Maisarah. Maisarah. Okay. Lama tak dengar suara kau Maisarah. Okay, Mai. Alright, ini bentuk standing wave betul tak? Kau dah faham lah kenapa bentuk dia macam ni? Sikit apa yang kau tak faham? Kenapa dia jadi? So ramai ke tak faham kenapa dia boleh jadi AX tu? Okay, saya ulang sekejap sebelum saya tanya kau soalan. Saya beritahu kat sini dulu. Okay, yang ini kau faham kan? Apa ni, kenapa dia jadi 2A cos kx sin omega t, kau faham tak? Okay, kenapa dia tiba-tiba jadi AX? Okay. Kenapa dia dapat 2A cos kx sin omega t ni, kau tak faham? Okay, saya rasa saya ada explain minggu lepas sekejap saya tambah sekejap. Dia trigonometry identity. Yang sin A tambah B tambah sin A tolak B. Bila kau tambah dua benda ni, dia akan jadi 2 sin A cos B. Ingat tak? Kau ada belajar tak dekat matematik? Kita pakai identity ni lah. Okay, 2 sin A cos B kan? Okay, contohlah saya letak dekat depan ni A, kat depan ni A kan? Yang A ni saya tukar jadi omega T. Ni A ni tukar jadi omega T. B tukar agak-agak, tukar jadi apa? Jadi KX. Okay. So B ni saya tukar jadi KX. Kau tak faham, kau kenalah tanya. Janganlah kau duduk diam. Manalah saya tahu. Aduh.
Kau kena tanya. Korang kena tanya tau. Kalau tak faham kau kena tanya. Sebab ini je medium yang kita ada. Korang tak ada dah lepas ni nak jumpa saya ke personal ke, nak buat consultation ke apa, tak ada dah tau. Korang balik sini pun dah dekat nak exam lah. Tak tahulah exam ada tak ada. Itu terus exam kan. So ini je lah medium yang kau ada. So inisiatif kena datang daripada kau. Kalau kau tak faham dan kau tak tanya, saya lagi lah saya tak tahu. Boleh so you tanya saya akan jawab, jangan risau. Alright, okay. Jadi ini adalah dia punya identity ni, saya rasa kau tahu kot kan. So ini A dengan A, so ada 2, so dia akan jadi 2A lah. Okay. So sin A cos B, sin kita dah tukar kepada omega T. A dah kita dah tukar kepada omega T. B kita dah tukar kepada kx. So kita ada macam ni. So sebab tu dia jadi 2A cos kx sin omega T. Boleh? Faham kan? Saya tukar tempat je. Yang ni saya bawa pergi depan, yang ni saya bawa pergi belakang. Macam A darab B samalah macam B darab A kan. Saya tukar tempat je. Itu sekarang dah faham itu. Okey, sekarang ni macam mana benda tu tukar jadi AX, kau faham tak? Ni. Okey, yang ni kau tak faham. Okey, macam ni. Yang ni kau nak faham dia macam ni. 20 cos 2 pi x ni, okey, boleh faham Okey, bila saya gantikan ni yang warna biru ni, saya highlight dengan warna kuning lah. Kalau saya ganti yang x1 ni yang saya highlight dengan warna kuning lah, tak nampak lah pula. Sekejap Saya pakai warna lain lah, pakai warna hijau. Okey, warna hijau, nampak warna hijau? Okey, x1 ni saya ganti dalam ni, dia akan bagi saya amplitude yang ini. Ini sampai sini. Boleh Okey, dia bagi sampai sini. Bila saya ganti x2, dia akan bagi saya amplitude yang ni. Bila saya ganti x3, dia bagi saya amplitude yang ini. Bila saya ganti x4, dia akan bagi saya amplitude yang ini. x5 yang ini, x6 yang ini, x7 yang ini. Bermaksud setiap value of x will give you, akan bagi you different value of a. Faham tak? So bermaksud amplitude adalah dependent on x. Jadi 20 cos 2 pi x ni kita tulis dia sebagai ax. So ax membawa maksud amplitude dependent on x. Faham tak? Sebab tu dia jadi daripada 20 cos 2 pi x, kita tulis dia jadi ax. Boleh? Sebab dia akan sebab dia bagi kita different value of a untuk different value of x. Faham Okey. Kemudian benda ni kita guna untuk cari point node dengan antinode tu, kau faham tak? Okey. Alright. Itu okey tu, kalau kau faham tu okey lah. So daripada ax yang kita dapat 20 cos 2 pi x ni, kan? So daripada sini disebabkan amplitude of different x adalah berbeza, so kita boleh guna equation ni to find the value of node and value of antinode. Boleh Okey, value of node adalah pada bila nilai a adalah kosong. Cari nilai x bila a is 0. That is point node. Boleh? Okey, kalau point antinode maksimum, paling besar. Sebab A semua maksimum, tapi A yang paling besar. Boleh? So kalau kau tengok AX sama dengan 20 cos 2 pi X ni, A paling besar adalah 20. Okay, boleh faham kan? Boleh Mai? InsyaAllah. Okay. So standing wave, kita nak tengok fenomena standing wave ni baru masuk tau. Yang tadi tu kita treat secara matematik, sekarang baru masuk application dia. So standing wave yang kita nak tengok ni, yang kita cuba nak faham ni, adalah standing wave dalam pipe, P-I-P-E, pipe, dan juga dalam string. Pipe and string. Okay, kalau kau tengok dekat sini, Mai. Kalau kau tengok daripada gambar rajah ni kan, standing wave, okey, jarak kalau saya lukis so daripada sini pergi
sini, panjang gelombang ni berapa? Tak, in term of panjang gelombang lah, in term of lambda. Berapa lambda ni? Bukan, lambda, jarak. Bukan tinggi, tinggi 2A lah, tinggi 2A. Tinggi dia amplitude, okey, jarak dia. Okey, saya buat graf cos kat bawah sebab saya dah buat dua graf cos ni, kau tak faham. So saya buat graf cos kat bawah. Macam mana tak? Macam mana tahu ni? Macam ni kan? Apa? Macam ni 0.5 apa? 0.5? Okey, kita tak tahu kan? Okey. Okey, contoh. Okey, daripada sini saya buat yang bawah ni kan, yang dari sini sampai sini berapa lambda? Berapa lambda? Tak. Berapa lambda ni daripada sini pergi sini? Satu lambda, Mai, satu lambda. Okey, dapat dah. So daripada sini pergi sini. Berapa Pak? Lambda juga. Okey, satu lambda. Setuju kan satu lambda Okey, kalau saya tanya daripada ini, kembali balik pada soalan kat atas ni. So daripada sini pergi sini berapa lambda? Kurang lagi daripada setengah. Kosong, dah bukan? Tak. Kau tengok balik. Kau tengok ni. Kau tengok ada berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4. Berapa kotak? 4. So ini sampai sini berapa kotak? Ni sampai sini 1/4. Jadi 1/4 lambda. So ini adalah 1/4 lambda. Okey, kalau sampai sini? 2/4. Setengah lambda. Kau faham tak ni? Faham kan? Faham tak? Okey, kita ulang balik So daripada sini bawah naik turun naik. Okey, saya lukis yang satu lagi tu. Maksudnya dia boleh ada dua tempat kan? Macam tu kan? Macam ni kan? Okey, maksudnya dia oscillate, dia vibrate up and down lah. Okey, kalau saya tanya jarak daripada sini pergi sini, ini adalah lambda over 4. Semua setuju Okey, sampai sini lambda over 2. Betul? Yang ini sampai sini adalah 3 over 4 lambda. So sampai sini complete, sampai sini. Berapa ni? 1 lambda Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Boleh So ini adalah lambda over 4, lambda over 2, lambda 3 over 4 lambda dan lambda. Alright. Okey. Sekarang ni, benda yang penting kat sini, macam ni. Sekarang ni macam mana kita nak buat standing wave dalam pipe. So kalau korang ada dalam tutorial saya boleh lah tunjuk. Tapi saya ada pipe ni, boleh nampak tak saya punya saya nak tunjuk sikit walaupun sebenarnya tak tahulah korang nampak ke tak kejap. Korang nampak saya? Sekejap, saya nak stop presenting sekejap. Sekejap, saya stop presenting. Saya nak pin gambar saya. Okey, korang nampak tak gambar saya? Nampak okey, saya pin. Bukan, sekejap. Okey, sekarang nampak gambar saya? Saya lambai nampak? Nampak? Okey. Apa dia? Dia tak bersiap. Macam mana saya nak bagi bersiap? Oh, semua orang kena pin saya. Okey, pin gambar saya. Dah, nampak? Nampak saya lambai Saya tunjuk nombor berapa ni? Good. Okey. Nombor 1. Okey. Kau nampak tak saya pegang apa ni?
Pipe kan. Ini dalam yang batang pipe. Gini batang pipe. Kalau rumah korang tak ada batang pipe macam ni kan. Rumah korang ada vacuum tak? Ada kan? Ambil batang vacuum, benda yang sama. Boleh tak payahlah. Tak payah. Saya nak tunjuk. Okey. Tak payah. Okey. Ini okey. Panjang dia sama tak ni? Tak sama kan? Ini yang sebelah kiri kanan ni. Kiri saya. Tak kisahlah. Okey. Satu panjang, satu pendek Okey, yang pipe yang dimasukkan dalam buku tu, ni menatang ni, pipe ni. Nampak ni, pipe ni, dua pipe ni. Kita nak study standing wave dalam pipe ni. Okey. Kalau dia kata both end open, maksudnya macam ni. Ini dua buka, nampak So bila dia kata one end close, maksudnya kau ambil tangan kau tutup belah sini. So dia ada one end open, satu lagi close, macam tu. Boleh Okey. Kenapa dia ada panjang tau? Okey, kalau kau tengok balik pada kita punya gambar standing wave tu, kan dia ada mula-mula dia besar, kemudian dia kecil kan? Itu kau kata tadi lambda over 4, betul tak? Betul tak tadi? Kan? Lambda over 4 kan? Okey, maksudnya contoh kalau kau ada satu maksudnya sebenarnya saya nak kenal ada lagi satu phone, tapi saya ada satu je phone ni. Kalau kau letak nantilah saya buat video lah, saya tunjuk dekat kau kalau kau letak sound dekat sini, okey, kemudian kau ubah frekuensi sound tu, nanti kau akan dengar bunyi kuat tau dalam pipe ni, menunjukkan dia dah berlaku standing wave. So kemudian cara dia adalah panjang standing wave tu, panjang pipe tu mesti at least lambda over 4. Kau faham tak? Panjang standing wave. Tapi kalau kau tutup kalau kau tutup macam ni, panjang wavelength dia, panjang pipe tu kalau kau tutup macam ni, panjang pipe tu mesti at least lambda over 4. Baru akan berlaku standing wave dalam ni. Okey, kalau kau buka dia macam ni, macam ni kan, tak ada tutup kan. Panjang wavelength frekuensi dia mesti bersamaan dengan satu lambda. Panjang pipe ni mesti bersamaan dengan satu lambda. Okey, mungkin kau tak berapa jelas tak berapa faham kan? Okey, saya tunjuk balik dalam PowerPoint kejap Kita pergi pada PowerPoint balik. Alright. So saya present balik saya punya screen ni. Okey, apa yang saya masukkan dengan tadi Okey, saya pergi balik pada saya punya. Boleh nampak PowerPoint ni? Okey. Apa yang tadi pipe tadi. Kadang-kadang kalau saya tak tunjuk kau orang macam susah sangat kau nak bayangkan pipe ni kan. So pipe ni so macam ni So ini pipe tadi yang saya tunjuk. Dan bentuk of standing wave macam ni. Ini bentuk of standing wave. Okey, macam ni. Okey, cara saya explain ni lain sikit lah daripada buku. Alright, kalau kau tengok standing wave ni paling pendek adalah sini. Yang saya warnakan dengan warna kuning ni. Okey, boleh Okey, jadi untuk kau membentuk satu standing wave, panjang pipe ni mesti lambda over 4. Tapi dia ada lagi satu condition. Tapi kalau kau tengok dekat titik sini, kat titik yang saya warnakan dengan warna merah ni, dia adalah titik mati tau. So titik mati ni bermaksud apa? Bermaksud kau tutup dekat belakang ni. Dekat belakang ni kau tutup. So bila kat belakang kau tutup, kau boleh dapat, saya buat sekali lagi Kalau dekat belakang ni kau tutup yang warna merah ni, okey, jadi standing wave paling pendek dia boleh bentuk dalam ni adalah yang ini. Nampak? Faham tak weh? Kau faham tak? Nampak tak similarity di antara bentuk ni dengan bentuk ni? Boleh? Okey, tapi kalau pipe tu kau tak tutup, contohnya yang ini buka, yang belakang ni pun buka. Okey, kau tak tutup. So paling pendek mesti panjang mana? Paling pendek. Tak, bukan. Okey, kau tengok saya warnakan dengan warna hijau. Saya buang warna kuning tadi. Kalau kita tengok
So disebab yang depan ni buka kan. So saya highlight warna hijau dulu, kat depan ni buka. So belakang ni buka ke tutup? Buka. Bermaksud kalau saya jalan saya jumpa tutup kan. Kemudian saya jumpa buka balik dekat sini. Okey. So bermaksud dekat sini mesti buka, dekat sini pun mesti buka. So kalau kita sambungkan, dia akan bentuk macam ni. Which is bentuk ni. Berapa panjang ni? Tak sampai. Setengah. Setengah lambda. Lambda per setengah. So dia bergantung kepada pipe tau. Bergantung kepada pipe. Kalau kau close one end of the pipe, paling pendek adalah lambda over 4. Dia boleh bentuk lambda over 4. Boleh? Walaupun dia terbuka. Okey. Sebab kalau dia terbuka, bermaksud dia mesti standing wave dia mesti terbuka lah dekat both end kan. Dekat hujung dengan hujung mesti terbuka lah kan. Okey, dekat tengah ni sebab dia bertemu secara disruptif. Boleh? Dia bertemu secara disruptif. Jadi dia maksudnya dia untuk membentuk ni hujung, sini hujung. So sini hujung. So dia buka. So memang dia akan mati juga dekat satu tempat. Memang dia akan mati. Dekat sini ni kau tak ada sound. Boleh? Kita cuba sekali lagi Okey. Satu kita buka. Okey, kita try sekali lagi So satu kita buka, satu lagi saya warnakan dengan gelap lah. Gelap ni menunjukkan dia tutup. Boleh So paling pendek boleh duduk dalam ni berapa? Lambda per 4. So sini buka, sini mati kan? So lambda per 4. So dalam ni paling pendek adalah lambda per 4. Okey, kalau dua-dua buka. Okey, dua-dua buka. So ini mesti buka, sini mesti buka. Sini mesti buka, sini pun mesti buka. So yang ini paling pendek berapa? Setengah lambda. Okey lah sebenarnya. Benda ni susah nak explain. Okey. Kau boleh nampak tak? Boleh nampak? Okey. Satu lagi benda. Okey. Ini paling pendek. Kalau saya nak panjang sikit boleh tak? Boleh tak? Berapa? 3/4 lambda. Okey, cara dia macam mana? Kita tengok kan. Okey, sekatalah saya tengok yang buka-buka. So kita ada yang ni sampai sini adalah buka-buka yang pertama, betul tak? Boleh tak saya ambil sampai sini? Boleh tak? Pandai, bijak. Okey, kalau kita ambil sampai sini bermaksud dia untuk yang tutup, betul tak? Yang ini. So kita kena ambil sampai sini lah. Jadi kalau kita lukis, bagus senang aku ngajar korang ni. So sini sampai sini. Okey, tadi yang penting sini mesti kalau dua-dua buka, sini mesti buka, sini mesti buka. Okey, kalau yang paling pendek macam ni. Kalau kita nak panjang sikit, so sama juga kita ubah. Maksudnya kita buka. So maksudnya dalam ni dia ada berapa kali? Jadi sampai sini lah. Kau kena lukis sampai sini. Baik. So buka dan buka. Faham? Okey. Tak faham tanya. Kau kena tanya. Okey, apa yang kau tak faham? Apa yang tak faham? Okey, kita try sekali lagi. Cannot brain. Okey. Sebelum kau boleh buat soalan, kau kena faham dulu benda ni. Saya lukis bantai je lah lukis So sini bantai je Okey, macam ni. Apa benda ni? Buruk sangat lukisan ni, tak apalah, belasah je lah So okey. So katalah kita tengok open pipe. So bila open pipe, dua-dua buka. So paling pendek open pipe, kita tanda dengan warna hijau adalah daripada sini sampai sini paling pendek, betul tak? Betul Okey. Jadi bermaksud yang paling pendek adalah macam ni lah. Okey. Which is bentuk ni.
bentuk ni. Okey. Yang kedua, kalau saya nak buat dia panjang sikit, maksudnya dia akan berlaku standing wave lagi sekali. Sekiranya saya punya panjang pipe tu adalah sampai sini. Ni. Dia akan berlaku sekali lagi. So yang ni yang pertama, so yang ini yang kedua. Boleh? So yang ini dia akan ada macam ni. Faham? Yang ketiga agak macam mana yang ketiga? Yang ketiga sampai mana? Sampai sini. Boleh? Sampai sini. Boleh? So dia akan jadi macam ni, macam ni, macam ni. Macam ni, macam ni, macam ni. Nampak? Dia ambil balik shape yang kat atas ni. Ni semua ni. Ni. Boleh? Kemudian dia transfer shape tu masuk dalam ni. Boleh tak? Ada yang tak boleh dapat lagi. So kalau kita tutup paling pendek ini mesti mati So mati paling pendek adalah ini, lambda per 4. Kemudian kalau kita tengok shape dia macam ni. Okey, buat tu. So sini sampai sini kan. So kalau yang kedua dia mesti tutup juga. Tutupnya mesti sampai sini. Tutupnya mesti sampai sini. So ini tutup pertama, ini tutup kedua, ini tutup ketiga, yang ini tutup keempat, yang ini tutup kelima. Boleh? So kalau kita lukis tutup yang kedua, saya buat dia petak lah. Petak menandakan dia tutup yang kedua. So dia yang kedua yang ini lah. So dia akan ada macam ni. So ini macam ni. Kemudian dia akan mati kat sini. Which is shape yang kedua. So yang ketiga pun sama. So dia adalah tutup yang ketiga sampai sini. Boleh So sampai tutup yang ketiga So dia akan ada Boleh tak weh? Faham kan? Boleh faham kan? So dia ada dua ni. So ini dan juga ini. Shape dia. Okay, boleh Kalau boleh saya nak introduce. Boleh. Okay, kalau boleh saya nak introduce dia punya equation dia. Yang ini. Yang buka. Yang ini. Okay. Ya betul. Dia part yang sama boleh jadi 3 keadaan. Cara dia adalah mesti kau boleh masukkan bentuk tu dalam pipe tu. Maksudnya kau kena ubah frekuensi lah. Dia ada 2 cara. Sama soalan kau memang bagus. Okay, soalan kau maksudnya macam mana? Kalau pipe sama, kau kena ubah panjang wavelength. Maksudnya kau pendekkan dia lagi supaya dia muat lah dalam pipe tu. Okay. Tapi kalau kau boleh ubah panjang pipe dan kau kekalkan panjang wavelength, untuk kau nak ubah dia punya standing wave tu, dia punya berapa banyak kau boleh masukkan tu, kau kena ubah panjang pipe. Faham tak? Kalau frekuensi sama kena panjangkan pipe, betul? Yang tu yang aku nak terang tu. Siapa tanya ni Amir. Okey Amir, bagus Amir soalan kau. Okey, contoh. Okay, sekali lagi soalan Amir tu sangat bagus lah. Okey, contoh kita ada open pipe kan. Okey, katalah panjang ni. Okey, saya buat dia punya bentuk standing wave. Okey, macam ni kan. Okey, sekarang ni kalau saya masukkan yang ni contoh saya pilih, saya select objek ni dengan yang ni. Sekejap saya control. Okey. Kalau kau tengok saya gerakkan yang ni. Boleh gerakkan tak? Okey, saya gerakkan ni, saya boleh masukkan dalam ni, nampak? Nampak tak ni? Okey, kenapa saya boleh masukkan dalam pipe ni? Memang bagus lah soalan. Soalan kau tanya ni bagus. Okey, kenapa saya boleh masukkan dalam ni?
Sebab panjang wavelength ni, which is berapa ni ya? Berapa ni? Sini pergi sini 1 lambda, sini 2 lambda kan ni? 2 lambda. Maksudnya 2 lambda ni adalah sama dengan panjang pipe. Faham tak? So bila 2 lambda ni sama dengan panjang pipe, saya boleh masukkan 2 lambda. Alamak, terselect seling atas. Jangan. Okey, maksudnya saya boleh masukkan benda ni dalam ni. Boleh tak? Bermaksud sekarang ni standing wave boleh berlaku dalam ni. Sebab 2 lambda sama dengan panjang pipe. Boleh? Okey, macam mana kalau saya saya nak saya tambah lagi kan. Okey, saya panjangkan dia lagi tapi saya buat dengan warna biru. Okey, sekarang ni saya nak macam ni. So ini dah berapa ni? Okey. Macam boleh tak yang ini masuk dalam pipe sekarang ni sekali dengan warna biru tu? Tak boleh. Bagus, tak boleh. Dia tak boleh masuk. Nampak tak? Dia tak boleh masuk ni. Sebab apa? Dia terlebih panjang kan? So macam mana kita buat? Panjangkan pipe. Satu kita panjangkan pipe. Satu lagi kita pendekkan dia punya wavelength. Maksudnya saya kecilkan dia. Faham tak? Jadi ada dua cara lah sebenarnya. Sama ada boleh saya nak masukkan frekuensi yang lebih tinggi, tak ada masalah. Tapi saya nak masukkan yang nilai harmonik yang lebih tinggi. Boleh, tak ada masalah, tapi saya kena adjust dia supaya dia boleh masuk dalam ni. Maksudnya either saya panjangkan pipe ataupun saya kecilkan dia punya panjang gelombang tu. Faham tak? Macam tu. Baru boleh masuk. Sekarang dia masuk, betul tak? Sekarang ni faham tak faham? Faham kan? Okey. So contohnya kalau kau ada kau punya panjang gelombang macam ni lah. Okey, yang ini adalah untuk tutup ke untuk buka? Untuk yang tutup. Okey, korang dah nampak dah, okey tu. So ini untuk tutup. Ini berapa lambda ni? 1/4. 1/4 kalau kita lukis macam ni. So dia cuma bahagian depan ni saja. Oh, sorry. Dia cuma bahagian depan ni saja macam ni. Sampai sini kan? So bahagian depan ni saja lambda per 4. Okey. Katakanlah lambda per 4 sama dengan 25 cm. Berapa panjang pipe tu? 25 cm. Kau mesti ada satu pipe yang bertutup dan dia mesti tutup kat belakang ni dan alamak terlebih dah pula. Dia tak boleh lebih. Kalau lebih tak jadi. So dia sampai sini je kan? Sampai sini. So pipe kau mesti sampai sini dan panjang ni mesti 25 cm. Boleh tak? Okey. Boleh Okey. Katakanlah aku nak sumbat lagi banyak standing wave. Sekarang ni kita sumbat yang ini je. Sekarang ni saya nak sumbat lagi satu ni. Jadi masuk dalam ni. So apa yang saya buat pada gelombang tu? Saya tinggikan frekuensi dia supaya dia jadi lagi pendek. So jadi yang ini berapa panjang dia? Kalau ini 1/4, alamak. Saya fikir balik Kalau yang ini 1/4, so dia akan mati kat sini, so dia akan pusing. Okey, macam tu. Okey, kalau dia kita tengok so dia ada 1/4, kemudian ni ada pecah 2, 1/4. So kita ada 3/4 lah, betul tak? Kita ada 3/4. So kita ada 3/4. So untuk masukkan 3/4 lambda dalam tu kau kena ubah frekuensi. Alright? So okey, sekarang kita nak tengok equation dia. Untuk dalam pipe ni. Okey, kalau kau ada open pipe dengan close pipe. Okey, close pipe ni macam mana saya nak bezakan dia? Saya ada tak highlighter warna hitam? Ada. Okey, jadi close pipe ni saya highlight yang belakang ni warna hitam lah, menunjukkan dia close pipe. Alright. Okey.
So paling pendek, wavelength paling pendek, shortest wavelength adalah lambda per 4. Betul Kalau yang ni paling pendek berapa? Lambda per 4 pula. Berapa kalau paling pendek? Lambda per 2. Paling pendek lambda per 2 So paling pendek adalah lambda per 2, which is macam ni lah. Macam tu. Betul So yang ini paling pendek adalah lambda per 4, which is ini sampai sini. Boleh Okay, jadi kalau sebabkan sound, macam awal tadi saya cakap sound, velocity dia constant. Okay, velocity dia constant. Okay, jadi standing wave boleh berlaku. Ini apabila, kalau kita berdasarkan formula V equals to F lambda lah kan. So V sama dengan F lambda. So frekuensi yang pertama, okay, untuk open pipe adalah apabila sama dengan V over lambda. Boleh So panjang pipe ni kita boleh kira. Panjang pipe ni kita boleh kira. Panjang ni kita boleh kira. Panjang ni kita boleh kira. Panjang L. Panjang L dia kita boleh kira. Jadi based on that equation, so kita ada V equals to F lambda. So dalam ni lambda paling pendek, shortest adalah lambda per 4. Yang sebelah kanan shortest adalah lambda, silap. Yang sebelah kiri adalah lambda over 2 kan. Lambda per 2, ya tengok slide sebelum ni. Okey, yang paling kiri adalah lambda per 2, yang paling kanan adalah lambda per 4. Alright. Okey, jadi kita ada equation V sama dengan F lambda, bermaksud frekuensi sama dengan velocity over lambda. Bermaksud frekuensi yang pertama adalah bersamaan dengan lambda per 2 ni bersamaan dengan L. Setuju tak lambda per 2 sama dengan L? Setuju Dan sini juga lambda per 4 mesti sama dengan L. Tak boleh kurang, tak boleh lebih, mesti sama dengan L. Lambda per 4 sama dengan L, maka standing wave akan terbentuk. So frekuensi yang pertama, ataupun kita panggil not frekuensi, frekuensi fundamental lah, frekuensi yang pertama lah. So frekuensi yang pertama, so V, lambda kita boleh tulis sebagai 2L. Jadi kalau kau ada satu pipe, panjang dia adalah 30 cm, panjang dia 30 cm, bermaksud kalau halaju bunyi adalah 340 meter per second, bahagi dengan 2 darab 0.3, so sound yang ada frekuensi 340 bahagi dengan 0.6, berapa 340 bahagi dengan 0.6. Okey. So frekuensi sound 51 Hz akan membentuk standing wave yang pertama dalam ni. Standing wave yang ini. Boleh tak? Boleh Okey, kalau kau tengok pertambahan dia pula, kalau dia start dengan setengah lambda, seterusnya dia akan jadi lambda, seterusnya dia akan jadi apa? Tahu tak? Kalau pertama dia start dengan setengah lambda, kemudian dia jadi lambda. Boleh follow tak ni? Macam korang dah tak boleh follow ke? Dah rehat kejap ke? Tak vibe Rasa macam korang macam dah tepu ni. Dah tepu gila ni. Tak apa, lepas ni kita buat soalan supaya boleh nampak sikit kan. So tapi take file dulu lah, take file dulu. Boleh? Saya sambung boleh Alright, okay. Alright. Okay. Contohnya kita start balik kita start katalah saya lukis macam ni. Okay. Okay, yang ini berapa lambda ni? Yang ni berapa lambda? Daripada sini sampai sini berapa lambda? 1,5. Okay, good. So 1,5. Sini 1. Sampai sini 1 kan?
So sini lambda, sini ada lagi setengah lambda. So total panjang dia adalah 1,5 ataupun 3/2 lambda. Boleh So panjang pipe mesti sama dengan berapa? L dia. Mesti sama dengan 3/2 lambda. So maksudnya kalau panjang pipe kau sampai sini, okey, nilai panjang pipe tu L dia ni mesti sama dengan 3/2 lambda. Kalau kau nak masukkan yang ni dalam pipe. Okey. Kalau kau buat macam ni, contohnya untuk yang ini, okey, ini macam ni. Okey. Ini berapa lambda? Dua ke? Satu 1/4 betul. Siapa tu Siapa jawab tu? Siapa yang pandai sangat ni? So maksudnya dia adalah 5/4 lambda, betul tak? So kalau kau pipe ni dia tutup ke dia buka? Tutup. Satu mesti tutup. So dia tutup kat sini. So dia tutup. So panjang pipe ni mesti sama dengan berapa? 5/4 lambda. Barulah yang ini semua ni okey, boleh masuk dalam ni. Faham tak? Okey. Jadi sekarang kita nak keluarkan equation dia. So paling pendek kita ada lambda kalau yang tutup kalau yang kita start yang buka dulu. So kalau yang buka paling pendek boleh masuk dalam ni adalah lambda per 2. So kalau yang tutup kita buat hitam belakang ni. So yang paling pendek boleh masuk adalah lambda per 4. So bermaksud berapakah frekuensi untuk hasilkan berapakah frekuensi untuk capai lambda ni? So kita ada halaju sound sama dengan frekuensi times lambda. So frekuensi dia kalau kita nak cari bersamaan dengan halaju sound bahagikan dengan lambda. So dalam kes ni kita ada panjang pipe ni bersamaan dengan L. So panjang pipe ni pun bersamaan dengan L lah. Tapi L ni refer kepada dua benda yang berbeza lah. So dalam kes ni adalah L kita adalah lambda per 2. Dalam kes yang satu lagi L kita adalah lambda per 4. Jadi lambda kita boleh tulis sebagai 2L. So lambda dalam kes ni dia adalah 4L. Jadi frekuensi untuk menghasilkan standing wave dalam open pipe adalah frekuensi yang pertama So adalah V over lambda. Lambda kita adalah 2L. So frekuensi yang pertama untuk menghasilkan standing wave dalam closed pipe adalah V over 4L. Boleh tak weh? Boleh Okey. Alright. Okey. So yang pertama kalau open pipe yang macam ni bentuk dia. So kalau kau nak katalah pipe tu kita buat panjang ni sama. Okey, kalau panjang sama, kalau kau nak masukkan standing wave yang seterusnya, apa kau kena buat pada frekuensi dia? Kau kena ubah, tambahkan frekuensi dia kan. So maksudnya sekarang ni kau nak banyakkan lagi standing wave dalam ni. So kau kena kecilkan lagi wave ni. Faham tak? Sebab panjang dia sama. Okey, jadi macam mana yang seterusnya bentuk macam mana? Macam tu. Boleh So kalau kau nak masukkan banyak lagi banyak lah kau kena kecilkan lagi. Macam ni. Maksudnya frekuensi dia makin lama makin bertambah sebab panjang dia kau biar sama. Boleh kan? Faham kan? So yang ini adalah lambda over 2. Sekarang ni lambda kita adalah 1 lambda. Yang ini adalah 1/2 3/2 lambda. 3/2 lambda. Okey, kemudian ada seterusnya. So kita dapat tadi frekuensi sama dengan V over lambda. So yang pertama, so panjang ni L. So V over lambda, so V over 2L. So frekuensi yang pertama. Frekuensi yang kedua, V, sekarang ni L dah berubah.
Yang ni L masih sama tapi dia adalah lambda. So V over L. So equation dia jadi V over L. So yang ketiga bersamaan dengan V over 3/2 lambda adalah L. So lambda sama dengan 2/3 L. So bahagi dengan 2/3 L, kau dapat 3. Ini dia naik atas, dia pusing dia naik atas. 3 darab V over 2L. So kita boleh simplify frekuensi N bersamaan dengan N darab V over 2L. So maksudnya ini frekuensi pertama, frekuensi kedua, frekuensi ketiga. So kalau kau tengok ni dia V over 2L ni dia berulang. So ini kita ada V over 2L. So ini pun V over 2L. So yang ini sebenarnya V over L ni dia seolah-olah macam 2 darab V over 2L. So dia ada juga V over 2L. So frekuensi pertama V over 2L darab 1. So kita buat dengan warna hijau. Frekuensi yang kedua 2 darab dengan V over 2L. Frekuensi yang ketiga 3 darab V over 2L. Jadi kalau kita nak generalizekan dia, kita nak tuliskan general equation untuk dia. Jadi kita akan tulis open pipe. So kita buat dulu open pipe. So open pipe frekuensi N. Frekuensi untuk hasilkan N standing wave dalam tu adalah N darab dengan V over 2L. Okay. So N ni pula dia boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, bla 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 bla. Alright. So kalau frekuensi tu lah. Okay, boleh So kemudian dia ada nama tau. So F1 ni kalau tak salah saya nama dia apa F1 ni nama dia adalah fundamental notes kalau kita tengok di sini fundamental notes first harmonic. Kita panggil harmonic yang pertama. So yang ini adalah first harmonic. So ini adalah F1 kita panggil sebagai harmonic pertama. Harmonic pertama. Ini adalah harmonic. So ini adalah harmonic 1. So F1 sama dengan V over 2L. So N ni refer kepada harmonic number. Ini adalah harmonic number. Harmonic. Ini nama dia lah, penamaan dia harmonic. So harmonic 1 adalah fundamental note. Note yang paling asas adalah harmonic yang pertama. So harmonic yang kedua, harmonic 2 adalah first overtone. Overtone yang pertama. Dan dia follow yang seterusnya lah. Okay, kalau kau tengok untuk satu yang tertutup, okay, satu yang tertutup, tutup kita warnakan dengan warna hitam dekat belakang ni. Okay, paling pendek adalah lambda per 4. So frekuensi bersamaan dengan V over lambda. So jadi lambda bersamaan dengan 4L. Boleh Boleh Lambda per 4 bersamaan dengan L. So lambda adalah 4L. So kalau kita tengok balik pada kita punya equation tadi, obviously kita akan ada V over 4L lah. So beza dia dengan yang sebelum ni adalah sebelum ni dia 2L, yang ni dia 4L. So yang ni adalah frekuensi yang pertama ataupun fundamental node. Okay, adalah V over 4L ataupun nama lain dia adalah first harmonic lah. First harmonic. Okay, first harmonic adalah fundamental notes. Okay, so kalau kita derive untuk yang kedua dia macam ni, kemudian dia akan mati kat sini, kemudian dia buka, dia akan mati kat sini. So sini lambda per 4, sini adalah 1/4, 1/4, 1/4. So kita ada 3/4 lambda bersamaan dengan L. So L kita adalah 4/3. Jadi kita punya lambda kita adalah
lambda kita adalah 4L per 3. Okey. Jadi kalau kita cari frekuensi V over lambda bersamaan dengan V over 4 per 3 L bersamaan 3 ni kita buat naik atas. So kita ada 3 darab dengan V over 4L. Obviously kita boleh tulis sebab ni ada 3 kan. So F of N sama dengan N darab V over 4L. Tapi N ni dia jump. Dia N sama dengan 1 N. Kemudian yang kedua dia sama dengan 3. Boleh tak? Boleh tak guys? Boleh guys? Apa dia? Lepas 3, 5. Okey, yang ni saya nak bagi teknik lah. Teknik untuk kau macam mana kita nak ingat kan. Okey, contoh macam ni. Okey, satu teknik lah So sini pergi sini, kemudian pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Macam mana pula ni? Okey, tak apalah. Okey, yang ini pergi sini, pergi sini, 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 sini. Okey, sampai sini kan? Okey, yang ini 1/4 ke tak? Okey, 1/4 ni kalau kau tengok dia untuk buka ke tutup? Kalau kat sini, sampai merah ni. Okey, merah ni tutup. Ini mesti tutup. Ini mesti tutup kan? Ini mesti tutup. Okey, ini mesti tutup. Okey, teknik dia adalah kalau 4 dekat sini, nampak 4 kita warnakan hijau ni. So bermaksud fundamental frekuensi dia lambda per 4 mesti sama dengan L. Paling kecil lah. Paling kecil. Jadi lambda kita mesti 4L. So fundamental frekuensi dia F1 adalah V over 4L. Yang ini untuk tutup. Okey. Kalau untuk buka, dia jadi lambda per 2. Sebab apa? Sebab kalau saya sampai... Okey, kalau buka dia akan sampai sini. Tambah lagi 1/4. Betul tak? Dia sampai sini kan? Ni sampai sini kan? So dia jadi lambda per 2 lah. Lambda per 2 sama dengan L. Tapi yang ni open. Okey, jadi kita ada lambda sama dengan 2L. Jadi frekuensi yang pertama adalah V over 2L. Okey. Kedua-dua ni kalau kita nak tulis dalam general equation, kita boleh tulis Fn sama dengan N. Okey, kalau untuk yang ini dia akan jadi V over 4L. Okey. Kalau untuk yang satu lagi, yang sebelah yang satu lagi yang sebelah sini, yang sebelah sini, yang ini pula, kalau kita nak tulis yang dia punya general equation lah, Fn sama dengan N V over 2L. Boleh Okey, kalau kau tengok 1/4 kan? Okey. Kalau yang tutup ni lah saya warna dengan warna merah. So yang pertama panjang dia yang ini. Dia ada 1. Kalau sampai sini dia tak boleh tutup lah, dia dah masuk kepada pipe yang buka. So dia kena tambah lagi 1 dekat sini. Boleh faham tak? Okey. Kalau saya buang balik lah warna dia ni sebab saya nak kerja sekejap. Okey, kalau pipe tutup, sekejap saya padam sekejap. Okey, ni teknik. Teknik ni kalau kau dapat teknik ni pun kau memang dah cukup bagus lah. Sekejap Okey, saya pecahkan. Tapi dia sebelum buat teknik ni dia kena buat macam ni dulu lah. Dia kena buat macam ni dulu. Okey. Saya warnakan dengan warna merah. Okey, kalau sampai sini, ini kan, ni yang saya highlight ni, yang saya tengah lorikkan ni kan. Nampak tak? Nampak Okey, yang saya tengah lorik ni sekarang ni adalah untuk pipe yang tutup. Sebab saya lorik sampai tutup. Boleh? Boleh, okey. So bila saya lorik sampai tutup, saya tengok nombor dekat bawah ni. Nombor dekat bawah ni nombor 4. Bermaksud dia punya frekuensi dia saya padam lah yang bawah ni semua je Saya padam semua ni. Ni saya padam. Sekali lagi. Okey, padam sekejap.
Sekejap saya padam. Okay, saya padam. Okay. Yang ni lukisan dia kan. Ni lukisan dia. Okay. Sekarang ni kalau saya lorek yang ni. Yang ni. Okay. Berapa panjang ni? Lambda per 4. Setuju tak? Setuju Okay. Kalau sampai yang ini saja, saya warnakan dia dengan warna purple. Yang ini saja. Okay. Yang ini adalah untuk pipe yang tutup. Setuju? Okay. Pipe yang tutup. So dia adalah untuk pipe yang tutup. Maksudnya saya kena hitamkan yang belakang ni. So sebabkan saya nampak 4 dekat sini, bermaksud frekuensi dia saya boleh tulis Fn sama dengan N darab V over bawah ni penting 4L. Okay, boleh? Okay, bila saya lorekkan lagi separuh, ni saya lorekkan 1/4, saya lorekkan lagi 1/4. So saya lorekkan lagi 1/4. Sekarang ni pipe dia dah bertukar. Dah jadi pipe apa sekarang ni? Pipe buka. Pipe open. So sekarang ni dah jadi open pipe. Aduh, memang bersin lah. So sekarang ni jadi open pipe. Sudah jadi open pipe. Okey, berapa panjang ni? Separuh lambda, betul tak? So lambda per 2. Saya nampak je 2 ni bermaksud Fn dia sama dengan N V over 2L automatically. Boleh? Boleh tak? Okey, kemudian kalau saya tambah lagi satu, okey, saya lukis split sikit lah, warna merah pula sampai sini. So sekarang ni dia jadi pipe buka ke pipe tutup? Okey, pipe tutup. Nampak pipe tutup So sekarang ni persoalan dia, N ni kita nak pakai berapa N? Kenapa 3? Saya warnakan warna kuning. Dia jadi 3. Betul, dia jadi 3 sebab ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Boleh So sini N dia akan jadi N1, dia terus lompat pergi N3. Boleh? Okey. Saya punya pewarnaan ni tak tepat ni. Saya nak buang highlight. Okey. Pewarnaan ni tak tepat. Okey. Macam ni baru betul. Okey. Alright. Okey. Sekarang ni saya tambah lagi satu warna kuning kat sini. Okey, saya tambah lagi satu warna. Sekarang dah jadi buka ke tutup? Dah jadi buka. Okey. Jadi buka kan? So N dia berapa? N dia adalah 2. Okay. Siapa tahu kenapa dia jadi 2? Sebab kalau kau tengok balik pada gambar ni, kau nampak tak warna purple ni? Sampai sini kan? Ini adalah 1. Warna purple ni sampai sini, ini adalah yang kedua. Sebab yang paling pendek shape dia macam ni. Jadi kau kena tengok untuk shape yang macam ni lah. Kau kena tengok untuk yang semua ni. Ni. Shape ni berapa kali dia berulang. Kalau yang ni dia sekali ulang. Bila dia sampai sini, dia dah ulang sebanyak 2 kali. Shape ni. Boleh? Tapi kalau kau tengok untuk yang close, kau tengok untuk shape yang ini. Ni shape ni. So kalau shape ni, dia dah sampai sini, sampai yang tutup yang kedua, dia dah 3 kali ulang. 1, 2, 3. Bila dia sampai tutup yang ketiga, okey, tutup yang ketiga, dia sudah
5 kali ulang. So nombor dia akan jadi 1, 3, 5. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Okay, contoh. Okay, contohnya macam ni. Okay, okay. Okay, yang ni untuk buka ke tutup? Okay, ni untuk tutup. N berapa? Kita pecahkan dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N dia 7. Dia adalah 7 harmonic. Boleh? 7 harmonic. Berapa kali ulang? 1 kali ulang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. 1, 2. 1, 2. Salah. 1 je. Dia berapa kali ulang ni ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia 7. Dia 7 harmonik. Tapi dia overtone yang ke 7 harmonik. 1, 3, 1, 3, 5, 7. Harmonik yang keempat. Dia 1, 2, 3, 4. Salah. Sekejap. Kita jangan masuk harmonik lagi. Kita nak tentukan nilai N dulu. Alright. Okay, kita try satu lagi. Satu lagi kita buat macam ni. Okay, yang ini harmonik ke berapa? Harmonik ke berapa ni? Satu, dua, tiga, empat. Harmonik yang keempat. Sebab dia untuk open. Okey, kalau yang kau tengok yang atas ni, kau tengok yang ni, bahagian ni berapa kali dia ulang? 1, 2. Kemudian dia ulang sekali lagi 3. Kemudian dia ulang sekali lagi 4. Kemudian dia ulang sekali lagi 5. Kemudian 6. Kemudian dia ulang lagi sekali 7. So 7 kali ulang shape yang sama. Boleh So tapi kalau dalam open pipe, shape yang paling kecil adalah the whole thing ni sampai sini. So itu 1. Okay. Jadi sampai sini baru 2. So sampai sini baru 3. Dia jauh pula. Guna warna yang sama. Okay, sampai sini baru 3. So sampai yang terakhir ni baru 4. Ni. So dia adalah harmonik keempat. 1, 2, 3, 4. Kalau yang atas ni dia ulang yang, kau kena tengok dia ulang yang ni. Yang ni yang atas ni dia ulang yang ni. Berapa kali ulang? Okay, dia ada sekali ulang. Kemudian dia ulang ke sebelah sini 2 kali. Yang ini 3 kali. Dia ulang sekali lagi ke 4 kali. 5 kali. 6 kali. 7 kali. So dia adalah N sama dengan 7. Okay, kalau yang open pipe, dia ulang, kita nak tengok yang ni. Guna warna merah pula. Okay. Yang ini sekali, 1 harmonik. Yang ini harmonik yang kedua. So harmonik yang ketiga. Harmonik yang keempat. Bermaksud dia adalah N bersamaan dengan 4. Boleh tak? Boleh. Boleh kita buat satu soalan? Boleh. Penat dah 2 jam straight. Okey, kita buat soalan modul muncul 10.4 kan? Okey, soalan dia macam ni. Okey, tapi dia bagi dalam tali tau. Okey, tali. Saya nak tanya, kalau tali sini dia kata fix. Kemudian sini pun fix.
So paling pendek bentuk dia macam mana? Dia mesti dua-dua tutup. Sini ke sini. So paling pendek dia mesti bentuk dia macam ni. Kemudian untuk yang seterusnya bentuk dia mesti macam ni. Dia pergi kepada tutup yang seterusnya sampai sini. So kau akan dapat macam ni. The second one. Boleh? So the third one, kau akan ada 3 envelope. 1, 2, 3. So berapa kali ulang? 1, 2, 3. Bermaksud ini N dia 3. Yang ni N dia 2. Yang ni N dia 1. Sebab dia ulang, yang ini dia ulang shape atas ni 2 kali. Yang ini dia ulang shape atas ni 3 kali. Boleh